Tetapi jangan kita lupa tentang satu perkara. Bahawa yang menghantar kesemua ini, yang menghantar virus ini, yang menguji kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan meredakan ujian ini, yang akan mendatangkan kesejahteraan kepada kita, bukan pemimpin kita, bukan Kementerian Kesihatan, bukan ibu bapa, bukan diri kita, bukan sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, saya Dr. Daniel bin Zainal Abidin bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini dalam program rancangan Shortath, singkatan bagi Short Tazkirah. Dan pada hari ini kita masih berbicara tentang dunia kita yang diuji dengan pelbagai ujian termasuk COVID-19, dan kita diajar tentang pelbagai SOP. SOP itu, SOP ini dan begitulah seterusnya. Tetapi jangan kita lupa tentang satu perkara. Bahawa yang menghantar kesemua ini, yang menghantar virus ini, yang menguji kita ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akan meredakan ujian ini, yang akan mendatangkan kesejahteraan kepada kita, bukan pemimpin kita, bukan Kementerian Kesihatan, bukan ibu bapa, bukan diri kita, bukan sabun, tetapi Allah Azza wa Jalla. Justru kita kena membina perisai. Kita kena ada perisai. Nak menghadapi pelbagai ujian, kita perlu ada perisai. Dan perisai itu perisai yang ditetapkan oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Sebab kita nak bantuan Allah, pertolongan daripada Allah. Maka biarlah perisai itu perisai yang sebenarnya Allah mahu kita pakainya. Allah mahu kita menggunakannya. Supaya dengan itu Allah redha dan Allah jauhkan kita dari epidemik, pandemik dan pelbagai musibah. Dan yang pertama yang perlu ada pada kita, perisai yang perlu ada pada kita, yang pertama, saya bercakap berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dan ini sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi artinya satu hadis yang di dalamnya ada firman Allah. Cuma firman itu tidak sampai ke tahap Al-Quran. Dia kalam Allah dalam hadis, tidak sampai ke martabat Al-Quran. Maka ia dipanggil hadis qudsi bertaraf sahih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesiapa memusuhi waliku, yakni orang yang dekat sesungguhnya dekat kepada Allah, siapa yang memusuhi mereka, aku umumkan perang terhadapnya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis ini, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuh. Dan tidak adalah sesuatu amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri seseorang hamba kepadaku, amal yang paling aku cintai tidak ada, melainkan amal itu ialah perkara yang aku wajibkan ke atasnya. Ini benda penting. Dalam membina perisai diri, ini paling penting. Melaksanakan apa yang Allah paling suka. Bila Allah suka kita buat, maka ia jadi suatu perlindungan bagi kita. Sebab Allah suka, maka Allah akan melindungi kita. Dan yang paling Allah suka, ahabba ilaih, yang paling Allah sukai ialah perkara yang Allah wajibkan ke atas kita. Diutamakan yang wajib. Bukan utamakan sunat duha lah, baca surah ini, surah itu. Itu baik, tapi wajib dulu. Laksanakan yang wajib dulu. Kemudian hadis itu bersambung. Kemudian
berterusan hamba-Ku itu melakukan nawafil. Ditambah dengan yang sunat. Nawafil itu sunat. Bila dia buat yang fardu, ditambah dengan yang sunat secara konsisten. Sehingga akhirnya aku mengasihinya, aku mencintainya. Dan ketika aku mencintainya, pendengarannya itu dia mendengar, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. Dan akulah tangannya yang dia menyentuh dengannya. Dan akulah kakinya yang dia berjalan dengannya. Jika dia meminta, nescaya aku berikan. Dan jika dia mohon perlindungan, aku melindunginya. Ini hadis panjang lebar, hadis kursi. Maksudnya, nak bina perisai pertama mesti dengan perkara fardu, disusuli dengan perkara nawafil sunat. Dan dibuat bukan ikut mood, tapi secara konsisten. Benda sunat tidak banyak, tidak mengapa. Tapi berterusan, konsisten. Bila itu dilakukan, Allah akan mengasihi seseorang itu. Dan bila Allah mengasihinya, pandangannya Allah jaga, pendengarannya Allah jaga, sentuhan tangannya Allah jaga, kakinya Allah jaga. Dia meminta, Allah makbulkan, dan dia mohon perlindungan, keselamatan, Allah lindungi dia. Termasuk melindunginya daripada wabak dan sebagainya. Ini perisai pertama. Utamakan yang fardu, konsisten dengan yang sunat. Itu pertama. Maka bila kita sebut benda sunat selepas fardu, maka pelbagai yang boleh kita lakukan. Seperti yang doktor sebutkan tadi, benda sunat banyak. Tak mungkin kita mampu melakukan semua. Tapi kita buat apa yang kita pilih untuk melakukannya, buat secara berterusan. Itu formulanya, berterusan. Bukan ikut mood sekali-sekala, tidak, berterusan. Dan antara yang diharapkan boleh sama-sama kita beramal dengannya ialah mengamalkan hadis kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah sampai ke hujung ayat. Ayat kursi. Mengikut hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Abu Hurairah pernah menangkap syaitan. Yakni jin. Syaitan itu jin. Menangkap. Dan syaitan itu takut. Bila dia hendak dibawa kepada Nabi SAW, dia takut, dia kegerunan. Akhirnya dia ajar pada sahabat ini satu hikmah. Apa dia? Jika kamu nak tidur, baca ayat kursi, maka kamu akan dijaga, akan ada penjaga bagimu, dan syaitan tidak akan mampu mendekatimu sehingga subuh. Jin syaitan ini memberi satu formula pada sahabat Abu Hurairah. Maka akhirnya sahabat Abu Hurairah bertemu Nabi SAW, memberitahu apa yang jin syaitan itu beritahu. Maka Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya dia itu berkata benar padamu. Yakni kalau membaca ayat kursi, maka akan dapat penjagaan daripada Allah dan syaitan pun tidak mampu mendekati. Tapi dia itu sendiri, dia pendusta. Maksudnya jin syaitan itu dia pendusta. Tapi dalam bab ini, ayat kursi ini dia betul. Dalam bab ayat kursi ini kata Nabi. Nabi yang mengesahkan SAW, iaitu belum tidur, baca dia. Maka syaitan sebagai contoh tidak akan mendekati kamu sebagai contohnya, syaitan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Ini perisai. Ya, ada pelbagai amalan boleh kita buat. Tapi saya ambil benda-benda tertentu yang mudah untuk kita amalkan. Ayat kursi jangan miss sebelum tidur. Nak tambah dengan yang lain, silakan. Dan ditambah dengan satu hadis tentang kelebihan ayat kursi ini. Ada satu hadis yang bermaksud, barang siapa membaca ayat kursi selesai solat fardu. Kena sembahyang fardu dulu. Bukan tumpu ayat kursi, sembahyang fardu tidak. Selesai solat fardu, buat fardu dulu. Lepas tu bacalah zikir-zikir antaranya Nabi ajar. Lepas kita bagi salam terus sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi jangan lupa ayat kursi. Barang siapa yang mengamalkannya selepas solat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk syurga kecuali kematian. Hadis ini ada ulama kata hasan, ada ulama kata sahih. Albani mengatakan hadis ini sahih. Maka boleh kita beramal dengannya. Dan tambahan daripada itu, hadis yang
disampaikan oleh Uthman bin Affan. Sahabat Uthman bin Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada satu pun yang dapat memberikan mudarat di bumi ataupun di langit, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang baca tadi? Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim, membacanya 3 kali di waktu petang, maka dia tidak akan ditimpa bala musibah secara mengejut sehingga subuh. Dan sesiapa yang membacanya ketika subuh 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala musibah secara tiba-tiba hingga ke petang. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud Matalaf Hasan. Ini perisai bagi kita. Di saat COVID ataupun tidak COVID, dia perisai daripada gangguan-gangguan, daripada musibah. Hadis yang berikutnya daripada Abu Hurairah menceritakan tentang seorang telah mendatangi Nabi SAW mengatakan, malam semalam aku disengat kalajengking ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, jika di waktu petang kamu berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, jika itu kamu kata petang semalam, iaitu dengan maksud aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Jika kamu bacalah zikir itu, nescaya ia tidak akan membahayakanmu. Artinya kamu akan diselamatkan daripada mara bahaya. Kita baca di waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bahaya tidak akan menimpa kita sampai ke pagi. Kita baca di waktu pagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bahaya tidak akan menimpa kita sampai ke waktu petang. Ini juga perisai. Ini juga perisai. Tambahan daripada itu, daripada Abdullah bin Khubayb, dia berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, bacalah Qul huwallahu ahad dan bacalah Al-Mu'awwidhatain. Nabi kata pada sahabat ini, baca surah Ikhlas, Al-Ikhlas, baca Qul huwallahu ahad dan bacalah Al-Mu'awwidhatain. Apa dia Al-Mu'awwidhatain? Iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kita gabungkan ke semua sekali, baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas saat petang dan pagi sebanyak 3 kali. Petang 3 kali, 3 qul ini, dan pagi 3 kali, 3 qul ini. Maka dicukupkan bagimu segala sesuatu. Kamu terpelihara. Dicukupkan bagimu segala sesuatu. Buat dengan kefahaman, buat dengan ikhlas, sungguh-sungguh, khusyuk, insya-Allah kamu dicukupkan oleh Allah pagi sampai ke petang, petang sampai ke pagi. Hadis yang saya sebutkan tadi dari Imam Abu Daud dan Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih, insya-Allah. Dan ada lagi satu yang baik, bila kita nak keluar rumah, nak pergi ke hospital, nak pergi ke pejabat, nak keluar rumah di musim COVID, di samping yang tadi, ada satu hadis yang bagus untuk kita ingat, hafaz dan memahaminya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa dia? Nabi SAW berkata, apabila seseorang keluar dari rumah, kemudian dia baca doa ini. Apa dia? Doanya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Siapa yang keluar rumah, baca doa ini, maka akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wuqita. Maksudnya, kamu akan diberikan petunjuk, kamu akan diberikan kecukupan, dan kamu akan dilindungi. Di keluar rumah kita baca itu dengan penuh khusyuk, kamu akan diberikan petunjuk, orang itu akan diberikan kecukupan, dan dia akan mendapat perlindungan ilahi. Special. Special. Maka syaitan-syaitan menjauhinya. Special. Kemudian salah satu syaitan berkata pada temannya, bagaimana boleh kita mengganggu orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dicukupkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, yakni dengan membaca doa tadi. Masya Allah. Keluar rumah, jangan keluar loai, kata orang utara. Jangan keluar begitu saja, sambil kunyah kacang. Tapi bacalah doa tadi, zikir tadi. Dan akhir sekali, jangan lupa juga ada satu doa yang popular sekarang,
kita sebutkannya sebab dia satu yang baik di musim wabak yang sedang menular. Bagus. Di samping yang kita sebutkan tadi, kita juga jangan lupa doa. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Maksudnya, ya Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sofa, dari penyakit gila, dari penyakit kusta dan dari segala penyakit yang buruk lagi mengerikan. Penyakit yang buruk lagi mengerikan termasuklah COVID-19 dan seumpamanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, ini antara benteng spiritual. Ini benteng kerohanian. Yang kita ada bincang tadi, SOP pelitup muka, itu benteng luaran. Tapi kita nak benda yang berbentuk bantuan daripada Allah. Maka mengamalkan apa yang kita sebutkan tadi, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah berdasarkan sabda-sabda yang kuat, berdasarkan sabda Nabi SAW. Maka inilah benteng-benteng kerohanian yang kita jangan tinggalkannya sama sekali. InsyaAllah. Selamat beramal bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.